Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di kelas RBT bersama Cikgu Farah. Okey, so hari ini Cikgu akan ajar RBT tingkatan 1 tajuk 5.2 reka bentuk fashion. Tajuk yang Cikgu pilih adalah 5.26 jenis bahan dalam reka bentuk fashion dan 5.2.7 penghasilan reka bentuk fashion. Okey, sebelum kita belajar, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Cikgu. Terima kasih. Okey, kita tengok dulu standard pembelajaran untuk topik kali ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti jenis bahan dalam reka bentuk fashion berdasarkan lakaran dan juga murid dapat menghasilkan reka bentuk fashion berdasarkan lakaran yang dipilih. Okey, 5.2.6 ialah tajuk tentang jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Okey, di pasaran terdapat pelbagai jenis bahan lah yang boleh digunakan oleh pereka fashion untuk menghasilkan reka bentuk fashion dia. Okey, seseorang pereka fashion perlulah pilih bahan yang sesuai, perlu gunakan bahan yang mudah diperolehi dan juga pilihlah bahan yang selamat digunakan kepada pengguna ataupun pelanggan dia. Okey, so mari kita tengok contoh-contoh bahan yang biasa digunakan dalam reka bentuk fashion. Ada banyak ya. So antaranya kita ada fabric, kancing, tali, pita perekat ataupun velcro. Kita ada juga bahan trimming, butang hiasan, dawai, benang, bunga ribbon, fabric felt, manik, getah dan juga lapik dalam ataupun dikenali juga sebagai interfacing. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, slide ni akan menerangkan tentang lebih lanjut lah tentang jenis bahan dalam reka bentuk fashion. So kita ada bahan yang pertama iaitu fabric. Fabric ialah benang tekstil yang ditenun, dikait, dianyam, dicalin atau boleh dibuat tanpa ditenun. Fabric yang biasa digunakan ialah kapas ataupun cotton, denim, drill, satin dan lycra. So fabric denim ni biasanya kita boleh buat seluar jeans lah. Okey, seterusnya kita tengok bahan benang. Okey, benang digunakan untuk mencantum atau melekatkan artikel sama ada dengan tangan ataupun menggunakan mesin jahit. Okey, terdapat pelbagai jenis, kualiti, warna dan saiz benang yang ada di pasaran. Okey, so kalau pilih kualiti yang bagus, benang tersebut susah untuk putus lah kan. Kalau kita pilih kualiti yang rendah, benang mudah putus, dia tak lasak. Okey, so terdapat pelbagai jenis warna benang di pasaran. So semasa nak pilih warna benang ni, seeloknya kita pilih warna yang sama dengan fabric yang kita gunakan. Itu kalau kita tak nak tonjolkan dia punya jahitan lah. So pereka fashion haruslah memilih warna benang yang sama dengan fabric. Okey. Seterusnya kita tengok fabric felt. So fabric felt ni digunakan untuk membuat hiasan pada beg, pakaian kanak-kanak dan juga barang keperluan rumah. So fabric felt ni dia sedikit tebal, kita boleh potong ikut bentuk artikel yang kita nak dan kita boleh lekat ataupun jahit fabric felt itu terus pada rekaan fashion kita. Okey, seterusnya kita ada kancing. Okey, bahan kancing ni digunakan untuk merapatkan, mencantum, menutup atau melekatkan bahan pada pakaian ataupun aksesori. So contoh kancing yang ada adalah seperti zip, cangkuk dan palang serta gancu. So cangkuk dan palang ni biasanya kita gunakan pada kain lah kan. Okey, zip ni kita boleh gunakan pada baju dan juga seluar. Gancu ni kita boleh gunakan pada fabric sekiranya kita nak buat seperti tali pinggang ke kan. Okey, seterusnya kita tengok butang hiasan. Okey, bahan butang hiasan ni boleh diperbuat daripada plastik, ada juga diperbuat daripada kayu dan juga benang. Okey, butang hiasan ni terdapat dalam pelbagai warna, corak dan reka bentuk.
So, ia digunakan sebagai hiasan tambahan pada rekaan fashion. So, bahan seterusnya kita tengok lapik dalam ataupun interfacing. So, ia merupakan sejenis fabrik yang kita letakkan di antara fabrik pakaian. So, kegunaan dia adalah untuk mengeraskan, mengukuhkan atau melapik bahagian-bahagian tertentu pada pakaian dan juga aksesori. Okey, biasanya lapik dalam interfacing ni kita akan letak pada bahagian collar baju kemeja ataupun kita boleh letak juga di bahagian hujung lengan baju kemeja tersebut. Okey, so untuk mengeraskanlah supaya dia duduk terletak pada badan. Okey, seterusnya kita ada bahan pita perekat atau velcro. Okey, pita velcro ni dia terdapat dua permukaan iaitu permukaan pita gelung halus dan juga permukaan yang bersirat. Okey, biasanya ia digunakan untuk mencantum dua bahagian pada aksesori dan juga pakaian. So, kita gunakan selalunya pada beg, pada kasut ataupun pada topi. So, bahagian topi tu biasanya kita letak pada adjustable topi tu lah. Okey, seterusnya kita ada bahan dawai. Dawai yang biasa digunakan adalah jenis aluminium alloy yang bersifat lembut, halus dan mudah dibentuk. Okey, kita boleh gunakan dawai ni untuk membuat aksesori kerongsang, pin rambut, gelang dan juga rantai leher. Okey, bahan seterusnya adalah getah. Okey, getah ni terdapat dalam pelbagai saiz. Dia ada yang diameter besar, ada diameter kecil, ada dalam pelbagai ketebalan dan juga warna. Digunakan dalam penghasilan produk getah rambut, headband, tali jam dan juga gelang. Okey, untuk tali, contoh tali yang biasa digunakan dalam rekaan fashion adalah seperti tali senar, tali satin, tali nylon dan juga tali polyester. So tali-tali ni kita boleh gunakan ketika kita nak buat aksesori lah, rekaan aksesori. Okey, seterusnya kita ada bahan bunga ribbon. Okey, bunga ribbon ni dia terbuat daripada campuran ribbon, manik dan juga tali hiasan. Okey, biasanya bunga ribbon ni kita guna untuk membuat hiasan pada rekaan fashion baju dan juga aksesoris lah. Boleh letak pada cekat rambut ataupun getah rambut kan. Okey, seterusnya kita ada bahan trimming. So, digunakan untuk membuat hiasan tambahan pada reka bentuk fashion. Contohnya seperti pita siku-sika. So, bahan trimming yang kita boleh guna adalah seperti pita siku-sika, renda, ada pita bead dan jalur serong tepat. So, bahan trimming ni dia sesuai kalau kita guna pada rekaan baju yang menggunakan fabrik yang plain, fabrik kosong. Okey, yang tak ada corak fabrik tu. So, kalau kita nak tonjolkan lagi baju tersebut, kita boleh letak bahan trimming ni di hujung seperti di lengan, di bawah baju kan, supaya menaikkan lagi seri baju tersebut. Okey. Dan yang terakhir kita ada bahan manik ataupun beads. Okay, beads ni kita gunakan untuk membuat rantai leher, kita boleh guna untuk gelang dan juga kita boleh letak juga pada pakaian. Okay, terdapat dalam pelbagai bentuk, warna, saiz dan reka bentuk manik ni. So manik ni ada bentuk bulat, ada bentuk bunga, ada bentuk daun. So dia ada macam-macam reka bentuk lah. Warna pun pelbagai. So kalau pereka fashion tu dia ada bakat dalam menyusun manik ni, dia boleh buat manik ni menjadi satu motif gambar seperti bunga ke pada pakaian tersebut. So baju tu akan ada nilai estetika di situ. Okey. Manik ni kita boleh cantum dia menggunakan tali. Kalau kita nak buat gelang ke, kita nak buat rantai leher ke, kita boleh guna tali, kita boleh guna getah, kita boleh guna dawai. Kalau kita nak letak manik ni pada baju, kita boleh jahit tangan ataupun kita boleh guna gam. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok pula tajuk 5.2.7 penghasilan reka bentuk fashion. Okey.
Penghasilan reka bentuk fashion ni akan jadi lebih mudah lah sekiranya kita buat secara sistematik dan berpandukan carta alir yang lengkap. So ni cikgu ada contoh carta alir untuk menghasilkan reka bentuk fashion. So mereka ataupun pelajar boleh gunalah carta alir ni dalam membina reka bentuk fashion sendiri nanti. Okay, so dia ada 5 fasa semuanya. Okay, fasa pertama ni mereka perlulah pilih tema dan reka bentuk produk. Fasa kedua, buat tinjauan dan penyelidikan. Fasa ketiga, penjanaan idea. Fasa empat, pembinaan mock-up. Dan fasa yang kelima ni pengujian dan penambah. Okey, fasa 5 ni pengujian dan penambahbaikan. So mari kita tengok slide penerangan tentang fasa 1 sehingga fasa 5. Okey, pada fasa 1 ni pilih tema dan reka bentuk produk. Okey, mereka perlu memilih tema berdasarkan alam semula jadi, sejarah, budaya setempat, kehidupan, teknologi dan muzik semasa. Okey, kita boleh buat baju berdasarkan tema-tema ni lah. Kan kalau tema alam semula jadi, mungkin pada rekaan fashion tu kita boleh letak daun ke kan, bentuk motif-motif daun, motif-motif bunga. Kemudian fabric yang kita pilih pun mungkin fabric yang berwarna hijau, warna earth tone, warna seperti coklat kan. So itu jikalah dia pilih tema berdasarkan alam semula jadi. Kalau teknologi pula, kalau dia pilih tema teknologi mungkin dia boleh buat rekaan fashion dia tu lebih futuristik ke, menggunakan warna seperti warna silver ke kan, warna kelabu. Itu sebab itulah tema ni penting supaya kita dapat tentukan elemen-elemen yang kita akan gunakan nanti. Okey, fasa kedua adalah mereka perlu buat tinjauan dan penyelidikan. Okey, pada proses ni mereka perlu dapatkan gambaran awal tentang reka bentuk yang akan dibangunkan. So tinjauan dan penyelidikan akan dilakukan terhadap produk yang sedia ada dah di pasaran. So mereka boleh pergi ke luar untuk tengok produk yang dah ada di pasaran. Kemudian mereka boleh buat bandingan dan analisis dapatan yang dia buat tu dari segi reka bentuk, fungsi dan juga tema serta inovasi. Okey, fasa yang ketiga adalah penjanaan idea. Okey, semasa proses ini, mereka perlulah menterjemahkan idea atau gambaran produk di dalam lakaran. So idea yang ada di dalam fikiran mereka, dia perlu zahirkan pada lakaran. Kemudian melalui lakaran ni lah mereka dapat kenal pasti elemen reka bentuk yang akan digunakan dan juga keunikan produk dapat dibangunkan. Kita boleh buat eksplorasi lakaran tu lah kan. Okey, lakaran perkembangan idea. Okey, seterusnya kita tengok fasa keempat. Pada fasa ini mereka dah mula membuat pembinaan mock-up. Mock-up reka bentuk fashion dibuat bagi melihat bentuk sebenar rekaan yang dibangunkan. Sebelum dia buat produk yang betul, dia buat mock-up dulu. Dia nak tengok adakah reka bentuk yang dihasilkan ni menepati kehendak pelanggan dan cita rasa pelanggan. Okey, setelah mock-up siap, fasa kelima ialah mereka perlu buat pengujian dan penambahbaikan. Okey, pada fasa ini kita perlu mengenal pasti sebarang kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada mock-up. Jika ada sebarang kelemahan, kita boleh buat penambahbaikan supaya produk akhir yang kita hasilkan itu nanti adalah produk yang terbaik. Okey? Okey, untuk slide ni, cikgu ada carta alir langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Tadi adalah carta alir penghasilan reka bentuk fashion. So dia ada 5 fasa. Sekarang ni kita nak tengok carta alir dalam membangunkan produk tersebut. Okey, so bila kita nak buat sesuatu produk dah, kita nak start dah untuk membuat produk. Okey, mungkin kita perlu sediakan bahan dan alatan terlebih dahulu. Okey, ini pada peringkat pertama lah.
Okey, lepas tu kita ada langkah kedua iaitu mengukur. Mendraft. Seterusnya kita buat menanda. Selepas menanda kita boleh memotong. Seterusnya kita boleh mencantum kemasan dan juga produk siap. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk slide yang mana slide ini menerangkan dengan lebih jelaslah tentang carta alir pembangunan produk reka bentuk fashion. Okey, yang pertama ini sediakan bahan dan alatan. Okey, mereka perlu kenal pasti dan sediakan bahan alatan yang diperlukan. Pilih bahan yang mudah didapati, mudah diperolehi. Kemudian gunakan alatan dengan betul. Contohnya kalau kita nak gunting fabrik, kita nak potong fabrik, kita haruslah menggunting menggunakan gunting fabrik. Tak boleh guna gunting biasa kan? So itulah maksud guna alatan dengan betul. Lepas tu jarum pula. Jarum untuk menjahit ni kan dia ada pelbagai saiz. So kita kena pilihlah jarum yang sesuai dengan bahan. Okey. Kemudian langkah kedua ialah selepas dah sediakan bahan, kita perlu mengukur. Okey, proses ukur ni adalah untuk kita dapatkan ukuran reka bentuk produk tu lah. Ukuran yang perlu kita ambil adalah seperti ukuran tinggi, ukuran labuh, ukuran lebar dan juga ukur lilit badan. Kan? Okey. Pastikan guna ukuran metrik yang betul dan konsisten ya mereka. So maksudnya di sini, jika awak ukur tinggi menggunakan unit sentimeter, so ukuran labuh, lebar, ukur lilit pun awak haruslah menggunakan unit sentimeter juga. Tak boleh sekejap sentimeter, sekejap lagi tukar kepada inci, nanti dia akan confuse. Okay? So biasanya dalam rekaan fashion ini kita menggunakan unit inci ataupun sentimeter lah. Okey. Kemudian proses yang ketiga adalah mendraft. Okey, proses mendraft ni ialah proses melakar pola dan pindahkan ukuran pada pola. Selepas kita dah ambil ukuran tadi, kita nak buat pola pula. Okey. Kemudian nak masukkan ukuran-ukuran tadi kepada pola. Okey, draft pola haruslah dengan betul dan tanda pola dengan tepat dan lengkap. Okey, seterusnya proses menanda. Okey, proses menanda ni kita kena buat proses pindahkan ukuran dan pola tadi kepada bahan yang kita nak gunalah. Contoh di sini seperti fabrik. Okey, pastikan tanda yang dibuat pada fabrik tu jelas dan mudah dibaca. So masa menanda ni kena guna alat menanda lah. Alatan menanda yang selalu kita guna adalah kapur penanda, roda suri dan kertas karbon kan. Pastikan bahan-bahan tu semua ada ataupun alatan-alatan tu ada. Seterusnya selepas dah pindah ataupun dah tanda, kita kena memotong. Okay, proses memotong bahan boleh dibuat secara menggunting, guna gunting ataupun kita boleh menggunakan mesin pemotong khas. Okey, kalau fabrik tu kita nak potong secara pukal, maksudnya banyak kilang-kilang nak buat tudung ke apa kan, banyak kan. So dia boleh menggunakan mesin pemotong khas lah. Kalau produk tu tak banyak, kita hanya boleh menggunakan gunting fabrik biasa saja. Kemudian kita ada proses mencantum. Okey, proses ini adalah menggabungkan bahan yang dipotong menjadi reka bentuk produk. Pastikan guna teknik cantuman yang betul mengikut jenis bahan. So kalau awak guna fabrik kain, pastikan kita boleh cantum menggunakan jahitan tangan ataupun menggunakan stapler kan. Okey, kalau kata guna bahan plastik, kita boleh guna gam untuk cantuman dia. Okey, next. Kita tengok proses kemasan. Proses ni adalah proses menekan, mengemas, trimming, melabel dan pembungkusan. So trimming ni adalah untuk mencantikkan baju lah. Kita boleh letak renda-renda pada baju untuk menaikkan seri baju tersebut. Pastikan produk yang dihasilkan kemas. Maksudnya di sini kalau ada benda-benda yang terlebih, kita kena gunting kan supaya kemas lah. Kalau ada bahagian-bahagian yang terkena kapur penanda tu, kita boleh bersihkan. Dan yang terakhir, produk siap. Inilah contoh hasil produk siap. Okey, seluar pendek. Okey, seterusnya
kita nak tengok contoh langkah-langkah pembangunan seluar. So contoh ni awak boleh lihat di dalam buku teks muka surat 157. Okey. So dia ada 7 langkah, 8 langkah lah. Nah, yang pertama dia kena sediakan bahan. Di situ kita ada nampak gunting, ada fabrik, ada jarum peniti, ada stapler. Kemudian langkah kedua dia perlu mengukur. So dia nak buat seluar, so dia harus ambil ukuran pinggang, ukuran pinggul, ukuran panjang cawat dan juga labuh seluar lah. Okay, kemudian proses mendraft pola pada kertas. Kemudian dah siap pola, dia haruslah tanda pola tersebut pada fabrik. Kemudian start memotong fabrik. Setelah memotong, kita boleh cantum. Kalau di sini cikgu tengok dia menggunakan cantuman sementara iaitu menggunakan cantuman stapler. Letakkan kemasan dan juga akhirnya produk siap. Okey, sekarang kita nak tengok pula slide penilaian produk fashion reka bentuk. Okey, sebelum menghasilkan produk yang sebenar, ujian cantuman pada mockup yang kita buat tadi perlu dibuat untuk memastikan reka bentuk yang dihasilkan adalah yang terbaik. Okey, hasil penilaian dapat dijadikan panduan untuk penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti. Okey. So di sini cikgu ada contoh borang penilaian dan juga borang keputusan lah. Okey. Cikgu ambil contoh pembuatan mockup kasut. So kalau di sini pelajar tengok yang di muka surat buku teks 158. Okey. Di sini kasut kita ada beberapa cantuman yang dibuat lah. Cantuman pertama, cantuman kedua, kemudian cantuman ketiga, sisi ke tapak kasut. Cantuman keempat adalah lapik dalam tapak kasut. Okey, so di sini ada banyak cantuman lah. So sebab tu semasa kita buat penilaian, kita pilih untuk membuat ujian cantuman. Okey, berikut adalah contoh borang penilaian yang boleh kita buat lah. So kita akan tulis di dalam ruangan ni jenis ujian iaitu ujian cantuman. Kemudian kita kena tulis juga bahagian kolom parameter ujian. Okey, dan juga keputusan. Okey, pada parameter ujian ni, perkara yang kita letak di sini adalah perkara yang akan diuji. Yang pertama ni dia nak tengok dari segi saiz kaki dan juga yang kedua ni adalah dari segi pergerakan 10 langkah. So apa keputusan yang kita dapat bila kita uji dari segi saiz kaki? So keputusannya mockup kasut dapat dipakai dan mengikut saiz kaki pelanggan. Okey, so ujian yang pertama ini berjaya. So kita nak tengok pula ujian yang kedua. Bergerak 10 langkah. So keputusan yang dia dapat selepas langkah kelima, bahagian tapak terbuka. Makna kata ujian cantuman ni gagal lah kan? Sebab parameter yang kita nak uji 10 langkah. Tetapi bila pelanggan bergerak 5 langkah sahaja, ada bahagian tapak yang terbuka. So di sini gagal lah. So bila ada gagal, kita kena buat penambahbaikan. So di bawah ni adalah contoh borang keputusan dan penambahbaikan. Okey, keputusannya yang kita dapat adalah keputusan ujian menunjukkan penggunaan perekat gam panas untuk membuat mockup kasut adalah tidak sesuai. So sebab pada awalnya mereka menggunakan gam perekat panas untuk mencantumkan semua bahagian-bahagian kasut tu. Okey, tetapi bila diuji ada bahagian yang terbuka. So langkah penambahbaikan yang akan diambil di sini adalah mereka perlu membuka semula bahagian cantuman yang kurang kemas dan tidak sekata dan mereka kena gunakan kaedah cantuman yang lain seperti menggunakan kaedah cantuman jahitan supaya ia lebih kukuh. Jika pelanggan bergerak tiada bahagian yang terbuka. Itulah cara kita nak buat penilaian produk reka bentuk fashion.
Okey, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Thank you. Bye. Assalamualaikum.